Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ni dah 1 lebih dah ni ya. Daripada start tadi kau apa dia? Oh, 9. Lama juga duduk nak bercerita panjang ni pun. Kejap. Imran, mana tu? Oh, sorry. Pada tak pasang dia. Okey. Jawab tak ada tak? Ada tak? Tak ada eh? Tak ada ni. Sekejap. Masukkan sekejap. Masukkan sekejap. Okey. Sekejap dah. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Okay, saya pun dah lunch time. Sampai pukul apa saya ada ni? Puan? Sampai pukul 2 Okey. Alright. Saya rasa Cik Rashidin dah buat sikit introduction pasal diri saya. Actually saya ni engineer by background dan saya memang ada engineering company lah. Memang saya ada. Cuma syarikat yang saya ada sekarang ni, Edu Intellect PLT ni, kita khusus kepada bidang training lah, kan. Dan training yang saya buat ni, saya sendirilah yang akan pengkhususan saya lah. Pertama sekali training macam apa yang Cik Rashid yang cakap lah, tentang macam mana kita nak selesaikan isu-isu dalam diri kita lah. Jadi itu berkaitan dengan also service coaching saya lah. Lepas tu saya pun ada trainer-trainer lain yang ada kursus-kursus teknikal dan sebagainya lah. Okey, hari ni saya nak cerita pasal satu topik saya tentang diri kita lah. Nombor satu topik pasal keseimbangan dalam kehidupan kita. Yang kedua tentang goal setting. Saya akan cuba compress dalam masa setengah jam lah dua topik ni. Actually topik ni panjang sebenarnya kalau nak cerita, tapi saya akan cuba compresskan. Okey. Okey, I think apa yang you all faham tentang keseimbangan ni? Boleh you all saya tak nak cakap banyak, saya nak you all cakap. Kalau saya bercakap nanti you all ngantuk. Tapi kalau you all bercakap, you akan berfikir. Apa yang you faham sekarang tentang keseimbangan? Balance. Kalau bahasa orang putih dia balance. Apa you faham? Sama rata lagi? Stabil. Lagi? Sama rata, stabil, good. Nanti satu soalan kamu kata stabil kan? Maknanya bila tak seimbang, tak stabil lah kan? Okey. Ataupun sama rata lah. Maknanya kalau kita seimbang ni, kalau kita ambil analogi kereta kita, tayar tak balance lah. Apa jadi bila tayar tak balance? Bisa steering berpusing kan? Steering lari, kat highway lari kan? Ataupun makan tayar makan kan sebenarnya. Itu that's what's happening bila tak seimbang kan. Jadi saya kata dia macam mana rasa tak seimbang. So sekarang ni soalan yang saya tanya ni, kita tanya balik dalam diri kita. Jadi bila buat statement tadi tak seimbang tu ataupun tak balance tu, bila kita kaitkan dalam diri kita, apa sebenarnya dah berlaku dalam diri kita sebenarnya bila kita kata tak seimbang? Boleh share? Tadi kita cerita tayar tau, tayar lari lah. Kalau diri kita macam mana? Apa yang sebenarnya tak seimbang dalam diri kita sekarang ni? Biar semua usahawan, mesti ada satu benda yang, sebagai seorang usahawan, bila tak seimbang tu maksudnya macam mana? Financial tak seimbang maksudnya? Masa tak seimbang. Lagi? Macam mana bila kata masa tak seimbang tu? Ada side kerja lebih and personal tu kurang. Maknanya bukan masa, maknanya tak ada seimbang antara masa kerja dengan masa tempat lain. Masa, is that what you mean?
masa dengan, contoh dengan suami tak seimbang lah. Is that what you mean? Okay, good. Keseimbangan masa lagi. Masa satu faktor. Maknanya sekarang ni saudara cakap sedikit kedap, keseimbangan masa yang kita spend dengan kerja dengan masa yang kita spend dengan keluarga. Ataupun is it my word atau is that what you mean? Itu kan maksud you tu. Betul kan? Okay, lagi selain daripada masa. Okay, let's go back to masa. Bila kita kata tak seimbang masa tu, kat mana lagi yang kita nampak masa tak seimbang? Selain daripada kerja dan selain daripada keluarga, kat mana lagi yang kita rasa tak seimbang? Dari segi masa. Sebab kita ada 24 jam tu hari kan? Kat mana lagi? Dunia akhirat. Sebagai orang Islam, kita kena fikir juga benda tu. Lagi? Keluarga, kerja, agama, lagi? Takkan tak ada faktor lain? Kesihatan. Saudara kita very important. Setuju tak dengan dia? Kesihatan pun kena fikir. Tak boleh tunggu umur 50, 60 baru fikir kan? Sekarang umur 20 lebih pun ada yang stres, ada yang kena sakit jantung. Ada. Bukan tak ada kan? Okey. Jadi soalan saya tadi kan, bila saya tanya balik, keseimbangan, sekarang kamu dah define keseimbangan masa. Macam mana rasa kalau tak seimbang tu? Apa akan pada diri kita kalau tak seimbang? Kalau kita rasa macam okey, sekarang saya rasa masa saya tu tak seimbang antara kerja, keluarga dengan kesihatan. Macam mana kita rasa dalam jiwa kita sekarang? Stres. Lagi? Tak tenang. Lagi? Productivity. Yes. So sebagai seorang usahawan, apa kesan dia nanti? Apa kesan bila kita tak seimbang tu? Kesan dia. Sekarang kita stres. Kan? Productivity jatuh. Betul tak? Apa dia? Tak tenang. Kan? So bila kita tak seimbang. So maknanya sekarang ni keseimbangan ni penting lah kan? Okay. So saya dah cerita sekarang you all pun dah setuju keseimbangan penting. Jadi saya nak bawa you all pada satu kaedah yang dipanggil Wheel of Life. Pernah dengar tak carta roda ni? You all pernah dengar tak? Ada orang cerita kat you, dinamakan Wheel of Life. Tak pernah dengar? Tak ada? Tak pernah dengar? Okey, Wheel of Life ni dicipta oleh seorang yang bernama John Mayer pada tahun 1960. Waktu digunakan untuk menilai keseimbangan dalam hidup kita. So dia satu tool lah yang kita boleh gunakan. Lepas ni saya tunjukkan tool tu, dia akan tunjukkan dia apa benda yang kita nak seimbang dalam hidup kita. Okey? Dan kita akan buat satu exercise nanti sekejap lagi, macam mana kita nak buat benda ni dalam kehidupan kita. Okey. Tool ni digunakan oleh banyak pakar psikologi dengan life coaches lah, untuk bantu seseorang tu untuk capai keseimbangan dalam hidup dia. Ini memang dia dipakai lah. Okey, pakar-pakar motivasi, coach, ahli psikologi semua memang dia menggunakan tool ni. Jadi saya akan perkenalkan tool ni pada you. You boleh buat sekejap lagi dan you boleh buat balik rumah nanti, you boleh buat lah benda ni. Okey. So this is the tool. Okey. Sebenarnya you hanya mention 3 je tadi. Kesihatan, kerja dan keluarga. Jadi kalau ikut carta yang dibuat oleh John Mayer ni, sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor yang telah diguna pakai oleh dah di-study oleh pakar psikologi yang John Mayer, yang dia letak kat faktor 8 ni lah seseorang tu kena ada untuk keseimbangan dalam hidup dia. So apa faktor dia? Nombor 1, significant other. Significant other ni maknanya kita punya suami atau isteri. Significant other lah. Okay. Yang kedua, personal growth kita. Kita punya diri kita, maknanya kita punya sifat-sifat baik dalam diri kita. Personal growth lah, maknanya
untuk menaikkan kita punya diri kita lah. Yang ketiga, fun and leisure pun kena ada. Entertainment kena ada. Kan ada orang cakap all work but no fun pun will die young. Kan ada patah Mak Saleh kan, kerja-kerja kuat tak fun, tak ada enjoy, mati cepat. Pun ada juga. Why? Sebab tu dia letak ni fun and leisure. Maknanya bukanlah maknanya kita enjoy, tapi kita ada riadah kita, di mana kita menenangkan diri kita melalui perkara-perkara yang kita seronok. Itu pun balance juga. Home environment. Home environment ni termasuklah jiran, tetangga kita dan sebagainya lah, home environment kita. Lepas tu career. Career ni ialah berniaga ataupun kerjaya kita. Okay. Dan kalau tengok sekarang, career dengan duit lain tau. Duit dan career lain. Career, orang tu berniaga. Duit ialah duit yang dia simpan, duit yang dia ada, sama ada dalam pelaburan ke, tu makna duit dalam bank. Lepas tu dia bezakan. Lepas tu kesihatan. Saudara kita sebut kesihatan. Okay. Dan sekali friends and family. Maknanya rakan-rakan saudara mara kita, kan? Jadi this is dinamakan wheel of life, dan benda ni memang digunakan untuk menilai seseorang punya keseimbangan. Okey. Sekarang ni siapa yang saya akan buat? Kita akan buat satu exercise di mana saya tulis ni. Okey. So termasuklah akhirat tadi, termasuk kat sinilah personal growth kita. Okey. Saya buat dia punya ringkasan lah macam tadi. Okey, sekarang kita akan buat exercise ni. Saya akan bagi you all lebih kurang 5 minit je untuk buat exercise ni. Okey. Saya akan bagi you satu berapa orang ni? 1, 2, 3, 9 ni. Okey, nanti you all share. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kita share. Ambil seorang satu. Semua kita buat. Seorang satu ambil. Okey, apa yang saya nak you all buat sekarang ni, I give you 5 minutes. Okey. Penuhkan roda ni. Kaji balik 8 kategori tu. Okey. So 8 kategori semua ada dalam tu kan. Okey, 8 kategori tu. Lepas tu secara spontan you all fikir kat mana sekarang you all nombor tu. Mana katakanlah you kata sekarang ni okay, before that dalam tu ada tulis tak kategori? Tak ada kan? Okay, I think I bagi balik ke sini. Okay, balik sini. Dalam kategori ni, what you need to do now, you tulis nombor berapa you kat situ. Tapi jangan fikir lama-lama tau. Saya nak secara spontan. Sekarang pada saat dan ketika ni, kalau 0 ni kira memang out lah. You rasa memang out dalam diri you. 10 ni kira dah perfect. Dah perfect tau. Tak? Jadi you letak kat mana? Sebab you nak nilai. Sekarang ni kita nak nilai kat mana you hari ni. Pada ketika ni kat mana you. Jangan fikir lama-lama lah. Nanti fikir lama-lama, duk fikir 3 ke 4 ke 5 tak lah. Terus spontan. So, how to measure that? apa yang kita rasa? Memang susah nak. Perasaan kita sekarang macam mana? How do we different people different lah. Macam dia kata kesihatan yang perfect. Macam mana kesihatan perfect pada diri kita? Hanya kita yang tahu. Ataupun macam mana perfect relationship dengan husband, perfect relationship dengan wife, kita yang tahu. Kan? Mungkin berdasarkan kepada cerita TV ke apa yang kita baca ke apa kan. Apa yang kita rasa. So kita letak. There's no right or wrong. Kan? Macam duit kan. Apa yang kita rasa 100%. 100% tu bukan tak semestinya kita ada 10 juta. No, it's not that. It's how we feel that we are satisfied. Lepas tu dia kata is the level of satisfaction. Kepuasan kita kat mana? Bukan quantum. Kalau quantum tak semestinya kita puas. Kan? Ya, faham tak?
level of kepuasan kita. Okay. So bagi contoh lah, macam duit, contoh duit kan, kita kata kalau bagi saya mungkin duit tu 1 juta is 10, tapi mungkin bagi you 100,000 pun dah 10 dah. Macam tu lah maksudnya kan. Atau weight, bagi saya weight tu 60 kg is 10, tapi bagi you 80 kg pun dah 10 juga. Jadi lain orang lain. Jadi you will know the best. Yang penting you letak. Jadi kita akan buat satu, nanti dia punya apa, dia akan jadi macam ni lah nanti. Tapi kalau dia boleh sama semua tu, saya nak tahu juga. Okey. Okey. Is it basis on masa time spent ke bukan? No. Is how you, macam saya bagi tadi, macam saya kata tadi, you punya own level of satisfaction. Oh, level of satisfaction. Yes, level satisfaction. Not time spent, level satisfaction. Ada husband and wife ke sini? Oh ya? Baguslah buat. Tapi paling bagus husband buat satu, wife buat satu. Kan dia jangan bincang. Dia kalau dia seseorang buat, jadi balik kan boleh tengok. Dia tanya pasal you kata ni, pasal you kata ni. Dia dulu you buat separate. Tapi tak apalah, dah buat lah, tak apalah. Macam kita dengan anak, contoh ada anak kan, macam mana cukup tak masa spend dengan anak, ataupun yalah kita yang menilai lah. Kalau kita kata perfect lah. Okey, dah. Okey, jadi sekarang ni hopefully dah ada lah. Saya just akan apa tu, okay, ni arahan dia. Okay, sekarang analisa, kita buat analisa lah. So this is analisa. First ke analisa, soalan saya sekarang ni seimbang tak roda tu? Semua tak seimbang kan? Okay, rasa terkejut tak bila tengok tak seimbang? Kan? Tak terkejut? Memang you dah rasa lah, dah tahulah kan? Jadi sebenarnya exercise ni untuk kita buat penilaian bahawa sebenarnya hidup ini tak seimbang, ada yang terlebih, ada yang terkurang. Tu objektif kita. Okay? Sebab sebagai manusia memang kita tak boleh nak achieve seimbang semua, tapi bila kita ada benda ni, kita ada roadmap lah. Kita kan ada roadmap, tu tujuan dia. Okay? Jadi sebab tu ada soalan-soalan dia tanya. Kat sinilah baru soalan-soalan hasil daripada exercise yang kita buat. Benda-benda ni lah yang akan kita, contohnya sekarang ni kita dah tahu kat mana lacking kita kan. Yang tu, sebab tu saya kata kalau a proper workshop, saya akan go one by one dan saya akan kupas seorang-seorang kan, tapi pasal kita short time kan. So that one basically what you need to do now, you tengok balik benda ni kan, you ask yourself, nombor satu, you dah tahu tak seimbang kan. Nombor dua, apa you perlu buat sekarang untuk seimbangkan benda tu, supaya dia bukan nak capai perfect tau. Sekarang ni roda kita tadi tu mungkin dia macam, contohnya okay, I go back kat sini kan. Okay, contoh roda kita tadi macam ni kan, dia jadi macam ni kan, dia tak. Jadi sebenarnya bukan kita nak semua jadi 100% kat sini. Mungkin apa yang kita buat sekarang ni, bila kita tengok, katakanlah kita nak naikkan ni sikit, ataupun nak naikkan ni sikit, ataupun kita mungkin kata kita nak semua, sebab roda nak seimbang, dia kena semua sama kan. Itu maksud seimbang kan. Jadi kat sini kita dah nilai lah kan, kat mana kelemahan kita kat sini.
Jadi kalau macam kita teruk sangat sini, so kita fokus kita sekarang benda ni lah. I think this one is family contoh kan. Kita kena naik lah family paling teruk supaya dia seimbang dengan lain. Ataupun katakan macam sini duit dah kita rasa macam dah berlebih kan, tapi yang lain semua compang camping. Jadi mungkin duit ni kita stop lah, kita stop kat situ. Yang lain pula kita fokus, kita naikkan ni, kita naikkan ni. That's the whole objective kan. Jadi kalau kita punya roda tu maybe 5 kan, kita letak 10, 5, 6. So dia nampak macam seimbang lah. But yet dia terlalu jauh untuk sampai kepada 10 tu, betul tak? So what should we do? We should then kalau the first objective seimbang. Walaupun sikit tapi Seimbang. Sebab dia roda tu dia kena roda. Kalau roda tu tak seimbang macam macam mana? Macam ada pancit lah tayar tu. Jadi jalan pun dia goyang-goyang lah nanti. Roda tak seimbang lah. Kan? Dia maksudnya walaupun dia jauh daripada 10 tu, suppose kita yang very good 10 lah kan. Very good 10. Tapi you dah dapat 5, 6, you know, 5, 6, which is average lah. Which is average. Maknanya you seimbang. Pada ketika ni you dah seimbang. Seimbang, but yet not too good lah, not so good. Yes. Maksudnya in term of contoh, kalau you go in term of career, you dapat 5, 6, you know. So you should enhance lagi lah on the career wise macam tu. If you decided to do, that's what you want to do lah. Kan? Kalau you rasa macam, okay, I tak puas hati, sekarang ni I nak naik atas. Lepas tu dia kata, soalan tadi last kali tu, apa yang kamu perlu buat untuk sampai 10? Of course, kita nak semua 10 lah. Kita nak semua 10. Tapi first kali, kita kena tahu kat mana yang dia compang camping dulu. Sebab no point, katakanlah, you dekat sini 10. Kan? Sekali kat sini 1, 2, no point. Jadi you akan come back to situasi yang cakap tadi, tak seimbang, stres. Mungkin you perfect duit, dia sampai capai, berkata you nak target I nak 10 juta, dia dapat, tapi you stres dengan suami problem, dengan anak problem kan, semua stres, personal tak jaga kesihatan, start sakit, masuk hospital, keluar hospital. Kita tak nak macam tu, betul tak? Tapi normally lah, bila seseorang tu dia fokus kepada satu sahaja, yang lain semua dia akan neglect. Mungkin dia akan dapat 9 atau 8, mungkin dia tak akan dapat 10 sebab dia ada satu target yang tinggi dia nak dapat kan. Dia mungkin tak dapat 10, tapi pasal dia fokuskan sangat benda tu, macam tu dia fokus duit, dia fokus, lain semua dia akan neglect. Itu yang berlaku hari ni. Jadi dia akan stres. Mungkin kita nampak dia dari segi duit dia ada, tapi yang lain dia stres. Dia tak jaga jiwa dia tak jaga kesihatan dia tak jaga relationship dengan anak-anak, dia tak jaga relationship dengan masyarakat. Itu yang berlaku. I think you all pun tahu benda ni kan. Benda ni banyak contoh. Kalau tidak, tak adalah banyak orang bunuh diri, orang kaya bunuh diri. Kenapa orang kaya bunuh diri? Kan? Kat barat, kenapa artis-artis yang ada jutawan-jutawan boleh bunuh diri? Ambil drugs. Why? Sebab tak balance lah tu. Dia ambil satu fokus. Sebab tu pakar psikologi, coaches keluarkan benda ni supaya kita understand mula-mula kat mana kita sekarang ni. Lepas tu kita fokus dulu, kita cuba balancekan dulu sebelum kita go for the extreme. Jadi bila kita dah fokus hari ni to balance the roda, jadi bila kita bergerak nanti, kita akan bergerak seiring. Maknanya tak ada stres lah. Maknanya kita dah tahu sekarang ni, dan kita pun dah macam kita dah ada juga bila faham tak, bila you dah tahu where you are at kan, katakanlah you dah capai 10 to on the monetary side, you dah capaikan 10 kan, masa yang sama bila katakanlah you dah 5 ni, semua 5 dah steady kan, jadi you akan bergerak selari lah. Sambil you kerja, you jaga kesihatan, you jaga isteri you punya perasaan, you jaga suami perasaan, you jaga anak-anak. Jadi you bergerak sekali tau. Faham tak? Jadi tak adalah stres. Sebab kadang-kadang sebagai usahawan kita, dalam kita mengejar profitability, bila kita tak balance benda lain tu, itu yang akan mengganggu profitability kita. Tak boleh bergerak.
unless kalau yalah macam setengah orang tu dia macam tak ada agama ke, tak fikir pasal keluarga ke, boleh je, bukan tak boleh, ada kan, tapi is that what you want? I think Mak Saleh yang create this carta pun fikir macam kita orang Islam juga fikir kan, sebab dia dah tahu manusia ni dia kena balance. Kalau dia tak balance, dia akan jadi masalah. Dia tahu. Jadi tujuan kita buat benda ni, kita nak analyse dulu. Okay. Lepas tu kategori mana yang kita nak baiki, bagaimana kita nak buat orang, siapa yang boleh tolong kita kan, kawan-kawan ke, family ke, kita cerita ke, husband, wife kan, ataupun coach ke, kita tak tolong coach, tolong kita kan, dan apa step yang kita nak buat. So kita dah tahu dah, macam kita kata, kita kat mana yang lacking, kita nak balancekan dulu. Jangan kalau kita tahu lacking kat sini, kita terus tuju yang sana dulu. Macam kalau kita tahu macam kita lacking relationship dengan anak-anak, so kita sibuk lagi, tapi kita tahu dah. So sekarang kita fokuslah relationship dengan anak pula. So kita supaya di samping kita buat situ, kita slow down sikit kat sini. Kita slow down sikit, cari duit banyak-banyak kan. Kita fokus relationship dengan anak, atau fokus relationship dengan isteri kita. Slow down sikit sebab kita duit tu dah banyak. Sebab kita nampak benda tu dah sampai capai kita punya objektif kan. Tapi yang ni masih lagi nombor 1, nombor 2. Asyik duk bergaduh dengan isteri. Mana kita tahu lah, benda tu masih kat situ lagi. Jadi kita fokus situ pula. Itu maksudnya. Okay. Lepas tu conclusion dia, this conclusion lah, penting, dan benda ni very personal kan. Baguslah suami isteri buat, at least you nampak kat mana, jadi you boleh bincang kat mana macam mana kita nak balance kan lepas ni kan. Lepas tu kita buat plan, lepas tu kita buat goal setting. Jadi benda ni kita akan buat, orang kata selalulah, regular. Saya bagi carta ni, jadi kita boleh lah kan. Jadi kalau dalam coaching saya, seorang-seorang you all kena cakap nanti saya kupas seorang tapi tak adalah kan, dalam ni tak adalah saya buat macam tu, tak sempat lah. Okay, alright. Okay, action point, buat satu pelan tindakan. Okay, ni sekarang ni related tu yang goal setting. Ni topik saya yang kedua lah, goal setting. Okay, sebab bila kita dah buat plan, kita kena set goal. Kan? Dia related tau. First kita dah balance kan kita punya tu, kita tahu objektif kita apa, then kita kena buat goal setting. Goal setting. Okay, saya akan bincang apa dia definisi goal setting, prinsip goal setting yang bijak. Kita ada buat exercise sikit, lepas tu pelan tindakan. So kita buat 10 minutes lah, I can go to very fast. Okay, apa yang orang rasa, perlu tak kita ada goal setting dalam kehidupan kita? Perlu kan? Tadi kita dah tengok pasal keseimbangan hidup kan? Tapi kalau you tak tahu pasal keseimbangan hidup dia, you rasa perlu tak ada? I mean, take out the exercise yang kita buat tadi tu kan, you rasa perlu tak ada goal setting? Tapi you rasa hari ni orang ada buat goal setting tak? Ada, awal tahun. Dia panggil apa? New Year Resolution. Awal tahun ada. Tapi lepas tu, lepas sebulan habis. Betul tak? So hari ni saya nak bagi you trik macam mana insya-Allah you boleh monitor benda tu, you akan dapat apa you nak. Okay? Saya bagi trik macam mana nak buat. Okay, this is basically goal setting lah. Ada tujuan hidup kita. Pertama, apa tu kita nak capai apa yang lebih baik yang kita ada sekarang kan. Perubahan, kita nak gembira. Ini are things lah yang apa? Yang kena ada goal setting lah. Bila kita tak ada goal setting, akan jadi masalah lah. Okay? Right. Okay, saya nak cerita hari ni prinsip goal setting. Dia ada prinsip tau. First kali, ini saya nak kupas sikit lah. Goal setting yang bijak, dia kena ada target yang tepat, spesifik. Okay? Apa maksud spesifik ni? Dia tak boleh tau, saya nak duit, itu tak tepat. Saya nak 100,000,
Itu baru tepat. Saya nak turun berat badan, tak boleh. Saya nak turun 60 kg. Ataupun saya nak naikkan berat badan, tak boleh. Saya nak 80 kg. Tak? Ataupun saya nak kahwin, tak boleh. Saya nak kahwin perempuan dari Terengganu, berumur 25, tinggi 5 kaki 4. That is very specific. Faham tak? Itu maksud spesifik. Okay? Jadi kita nak buat target dalam kehidupan kita kena spesifik. Saya tanya you all, spesifik tak you all punya target sekarang? Boleh share tak? How specific is your target now? Okay, sekarang you all business. Saya tanya you all. You, semua business kan? Semua usahawan kan? Okay, boleh share dengan saya. Apa target you? Spesifik tak sekarang target you? Dari maksud spesifik ni, you ada buat target tak? Macam jualan tahun ni kena 1 juta. Ada tak? Ada buat lah. Kena ada. Jangan tak ada. Kan? Okay. At least first step dah ada lah. Sebagai seorang usahawan, kita kena ada spesifik. Jualan kita berapa? Lepas tu, of course lah, dalam berjualan, profit berapa? Betul tak? Nanti kita akan break down macam mana nak buat. First, spesifik. Ini saya cerita daripada atas lah, spesifik. Yang kedua, measurable. Boleh diukur. Boleh diukur macam saya kata tadi lah. You nak 100,000 ataupun 1 juta setahun. Saya bagi contoh bisnes lah kan. Saya nak untung, saya nak jualan 1 juta setahun. Macam mana dia boleh ukur? Ialah kita boleh pecahkan 1 juta tu kepada 12 bulan. Itu maksud kita boleh ukur. Yang tak boleh ukur dia macam mana tau? Saya okay, bisnes kita letak figure, senang ukur tau. Ni yang susah nak ukur ni, okay, berat, bila kita buat berat pun it has to have a figure. Ada satu figure yang kita boleh ukur. Maknanya saya nak kurang 20 kg, tapi 20 kg tu kita boleh pecahkan tiap-tiap bulan 2 kg. Itu maknanya kita boleh ukur. Jangan buat satu target yang kita tak boleh ukur, kan? Macam kita kata, saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia, contoh. Boleh ukur tak tu? Susah nak ukur tu. Susah nak ukur. Tak? So kita kena ada satu benda yang ada orang kita je nak jadi apa, saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Boleh. Setakat nak target ataupun dream, semua orang boleh buat, kan? Ataupun saya nak pakai Porsche, saya nak pakai Lamborghini. So macam mana nak ukur tu? Macam mana nak ukur yang you dah sampai Lamborghini tu? Adakah kita nak ukur hari ni aku beli tayar, besok aku beli steering? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kalau dia kata saya nak Lamborghini ataupun saya nak rumah banglo, macam mana nak ukur? Macam mana ukuran nak sampai ke banglo tu? Adakah cara, sebab kita kena tanya. Kalau kita kata okey, macam mana berapa? Okey, saya target kena beli tanah dulu. Okey, dah satu step kita boleh ukur. Lepas tu saya kata besok saya pacak foundation. Mana boleh ukur ada juga kan? Ada benda yang boleh step by step tau. Tapi kalau benda yang tak ada step by step, macam contoh tadi lah, saya nak buat kapal terbang contoh, jadi nak ukur. Jadi itu yang saya kata goal setting yang bijak. Sebab orang kadang-kadang goal ni orang kata main suka-suka je kan. So macam mana? Ataupun saya nak jadi angkasawan, macam mana you nak ukur yang you nak sampai ke jadi angkasawan tu? So you list down lah. Boleh tak you ukur? Kalau you boleh ukur, baguslah. Maknanya benda tu bijak. Maknanya you tahu. Macam you katakanlah you nak pergi ke Pulau Pinang kan, macam mana nak ukur sampai ke Pinang? You tahulah kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer tiga. Maksud tu je lah. Itu cara kita ukur. Okay. Yang ketiga, benda tu boleh dilaksanakan. Macam saya kata tadi lah, saya nak jadi Presiden Amerika Syarikat, boleh tak laksanakan benda tu? Tapi kalau kata saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia, mungkin boleh.
nak laksanakan benda tu. Ada step-step dia yang kita boleh buat. Maksudnya bila sana actionable, ada step yang kita boleh buat. So kita kena list down bila sesuatu target yang kita buat ni, kita kena tengok boleh tak kita buat step dia. Kalau tak boleh buat step, maknanya that is not a very smart objective. Itu jadi angan-angan. Kita tak nak angan-angan tau, kan? Macam kata you have to dream high, dream big. So, macam mana nak ukur? Macam mana step dia? Saya nak naik gunung Everest. Boleh, ada orang boleh naik gunung Everest. Tapi macam mana kita nak put the plan? Okay, lepas tu realistik. Ni realistik lah. Masuk akal tak plan kita? Macam saya kata tadi, saya nak jadi Presiden Amerika Syarikat. Masuk akal tak? Masuk akal kan? Ataupun saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Masuk akal tak? Masuk lah, tapi you kena masuk politik lah. Lepas tu kena bertanding lah, masuk ke sebahagian lah, apa benda kan. Kalau tak, yelah, you boleh kata ok, saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Ok, you boleh kata benda tu sebagai spesifik, boleh diukur dan boleh dilaksanakan. Tapi masuk akal tak dalam keadaan you hari ni? Kalau tak masuk akal tu, maknanya janganlah buat target tu. Sebab kita dah tahu mungkin benda tu kita boleh, kita kena tengok lah. Ok, kita boleh ukur step by step lah. Nak jadi Perdana Menteri Malaysia boleh ukur, tapi action point tu boleh tak kita buat? Benda-benda step-step tu, masuk politik lah, nak bertanding betul tak? Step-step tu boleh tak? Jadi boleh, step tu tak boleh, maknanya dia dah fail kat sini lah. Step tu tak boleh buat. Dia tu salah fikir benda tu. Ok, lepas tu last kali, time. Time kena ada masa. So kalau tengok dia akronim ni SMART, SMART. This is what we call smart goal setting. Specific, measurable, actionable, realistic dan time. Maknanya sekarang ni, contoh saya nak dapat 100,000 dalam masa 12 bulan. Dengan lepas ni saya ada benda yang kita kena buat lah. Okay, saya bagi contoh lepas ni. Contoh goal setting, saya ingin mencapai dash sebanyak dash dengan melakukan dash, dan saya yakin saya boleh tercapai dalam masa dash. Saya incorporatekan semua 5 faktor tadi. Okay, saya bagi contoh, saya ingin mendapat 100,000 melalui 10,000 sebulan dengan melakukan jualan produk saya, dan saya yakin saya akan mendapatkan dalam masa 10 bulan. So you ada target, you boleh measure, dan you ada action apa yang you kena buat, dan benda tu masuk akal, dan you ada time frame. This is the best goal setting yang you kena ada, especially pada seorang usahawan. Tapi you boleh gunakan ni untuk apa saja. Nak kurus badan, nak kahwin, nak dapat anak, nak apa, kan? You boleh gunakan formula ni. You boleh gunakan formula ni, ya. So saya bagi contoh lagi. Saya ingin menurunkan berat badan saya sebanyak 20 kg melalui pengurangan 2 kg sebulan, measurable, kita boleh ukur, dengan pergi ke gym 3 kali seminggu, action kita, dan saya believe masuk akal. Benda ni bukan tak masuk akal, tak masuk akal tu dalam masa 1 bulan masuk akal lah. Tapi bila kita kata 10 bulan, masuk akal lah, time frame. Jadi bila baru kita buat macam ni, barulah kita boleh set mind kita untuk arah benda tu. Ni saya nak share kat you lah. This is how we do goal setting. Okay, ada target apa yang kita nak, kita boleh measure, ukur, kan, dengan apa yang kita buat. Lepas tu kita yakin benda tu tak boleh masuk akal dalam masa 10 bulan. Okay, saya beri contoh satu lagi. Saya ingin pergi ke London, satu target, melalui route daripada Malaysia, lalu India, lalu Dubai, kan. Dia ada dia punya target tau. You belum sampai London lagi, tapi dia sampai India.
India dah sampai ke Dubai dah sampai Turki, ada measurable dengan naik kapal terbang ataupun naik kapal, kan? Ada action point kita tau. Lepas tu masuk akal tak? Masuk akal tu masuk akal lah, naik kapal terbang ataupun naik kapal. Janganlah pula kita naik basikal. Boleh kalau kita tak, saya ingin ke London dengan melalui India, Dubai, Turki, lalu dengan naik basikal. Tak masuk akal lah, tak logik. Lepas tu kita kata dah lah tak masuk akal. Lepas tu saya kata sampai dalam masa 10 bulan lagi tak masuk akal, dia naik basikal. Jadi itu maksudnya kan. Jadi kita kena buat semua-semua. Sebab kadang-kadang bila orang tu dia letak target tapi dia tak tahu, dia tak letak measurable. Itu yang dia tak dapat. Banyak businessman macam tu tau. Dia, I letak target, I nak sale banyak tapi lepas tu tak measure. Dia tak ada benda kayu ukuran nak measure benda tu. Okay, so we have to have a measurable lah, kan? Okay, so ni exercise lah. Mesti tempat kan 10 minit lagi kan. I bagi you worksheet ni, nanti balik you lah, you buat. Tu saya kata benda ni at least 2 jam kena duduk dengan you. Sebab apa yang saya akan buat nanti dalam 7 minute exercise ni, saya akan minta you list down 50 goal tau. 50 goal. Lepas tu saya nak you pecahkan goal tu kepada 10, 5, 3, 1. Dalam workshop saya hasil workshop saya, kalau datang workshop saya ni, you akan dapat satu plan 10 tahun punya planning, 5 tahun punya target, 3 tahun punya target dan 1 tahun punya target. Ni memang saya akan buat lah dalam saya punya workshop, tapi ni tak boleh tak sempat lah kan. Tapi this is how I do lah, I punya coaching workshop I. Lepas tu lepas daripada 50 ni, lepas daripada 50 ni dia dah pecah 1, 3, 5, 10. Kita fokus tahun pertama punya goal. Maknanya sekarang ni 2020 sampai tahun depan 2020, kita senaraikan apa yang kita nak buat setiap bulan. Okay, lepas kita senaraikan 12 bulan, kita fokus 3 bulan. 3 bulan kita fokus. Dan lepas tu kita buat tiap-tiap hari punya goal. Exercise ni sebenarnya makan masa, tapi saya just glance through dengan you lah. But this is the exercise yang kalau saya buat coaching session dengan seseorang ataupun saya buat group coaching, this is what yang saya akan buat. Jadi you all kena fikir 50 goal. Jadi you dah nampak you punya 10 tahun apa you nak capai lah. Mudah-mudahan Allah nak panjangkan umur kita lah. Tapi kita sebagai orang bisnes memang kita harapkan macam tu kan. You ada 10 tahun goal tu dah berdasarkan kepada you punya 8 carta tadi tu. You nampak dah, you dah tahu macam mana goal you, kewangan, isteri, anak, personal life, keluarga, duit kan. You dah letak semua. Jadi tak adalah goal tu duit je kan, tak adalah. You dah balance kan goal tu. Jadi you buat 50 goal, 10 tahun macam mana, lepas tu 5 tahun macam mana, 3 tahun macam mana, 1 tahun macam mana. Dia kalau Puan jadi kalau orang bisnes ni dia panggil business plan, betul tak? Kita orang bisnes kita buat business plan, tapi saya extend the business plan to a life plan. A life plan. Sebab business plan itu satu fokus salah satu roda tu business plan. Betul, a lot of business people, especially successful businessman, dia yang successful ni dia ada business plan. Yang bisnes yang hancur lebur dia tak ada business plan. Dia day in day out dia kira ikut dan. Kan? Jadi bila exercise ni kita buat, kita finally kita dapat identify apa yang kita nak buat from now. Sekarang berapa? Bulan 9, 10, 11 kita dah plan tiap-tiap hari. Cantik. So kita tahulah tiap-tiap hari bangun tidur apa yang kita nak buat. Jadi bila kita plan tu, kita dah tahu objektif kita kat mana. Objektif kesihatan contohnya kan, objektif pasangan hidup kita, objektif duit, objektif bisnes. Sebab kita dah plan. Okay, so this is objektif lah.
So nanti I bagi sheet, tak sempat lah kita nak buat dan nak habis pukul 2 kan. But this is the objective of this exercise lah. Okay. So sekarang ni I nak cerita sikit pasal I punya coaching punya apa tu? Coaching ni ni dia punya definition lah. Saya tak mau ini tak apalah ni. Saya nak highlightkan sikit perbezaan coaching dengan istilah coaching, maksud coaching ni sebenarnya lah kan. Okey, kalau ini istilah sebenarnya, coaching adalah seseorang yang kerja dia beri galakan, sokongan, motivasi dan membangkitkan potensi diri. Okey, dia kerja dia beri galakan. Okey. Alright. Counselor dia macam doktor lah, doktor sakit jiwa, dia akan merawati seseorang. Konsultan dia kena orang pakar dalam satu bidang. Macam konsultan keuangan dia kena pakar, konsultan bisnes dia kena pakar dalam bisnes tu, konsultan engineering dia kena pakar dalam engineering. Jadi dia kena ada PhD ke, dia kena ada IR ke apa ke, baru dia boleh bagi konsultan. Okay. Last sekali mentor orang yang dah berjaya ataupun dia mahir dalam satu perkara. Macam sekarang ni kita nak buat kuih kan, nak perfect kita kena ikut orang yang dah pandai buat kuih. Tu mentor kan. Kalau kita coach, dia tak semesti pandai buat kuih, dia galakkan you buat kuih. Dia nak buat kuih, galakkan you. Tu kerja coach kan. Konsultan dia ada ilmu, dia ada pakar buat kuih, tapi tak semesti dia berjaya kuih dia. Yang mentor orang yang dah berjaya. Jadi kalau kita nak ikut sesuatu benda, orang yang berjaya, kita kena cek mentor. Okay. Right. Jadi this is the 4 definition lah yang biasa orang buat. Lepas tu ni saya bagi contoh lah. Coach dia akan galak atau menyokong orang tu buat kereta. Counselor dia nak tahu kenapa dia tak boleh buat kereta, kegelisahan dia. Consultant ajar macam mana nak buat kereta. Mentor dia bagi petua berdasarkan pengalaman dia. Jadi ini istilah profesional, tapi hari ni banyak orang confuse. Banyak orang kata dia confuse antara mentor dengan coach, banyak orang confuse. Tapi saya bagi penerangan lah kan. At least kita faham lah. Kalau misalnya kita berdepan dengan seorang tu, kadang-kadang dia mixkan coach dengan mentor. Jadi kita faham lah, bila mentor ni kita kena make sure, kalau kita nak bermentorkan dengan seseorang, kita kena pastikan orang tu memang dia dah ada pengalaman dalam benda tu. Jangan orang tu tak ada pengalaman, macam kata saya mentor pemasaran, tengok dia tak ada bisnes. Jadi dia jadi mentor, dia mungkin boleh jadi konsultan. Itu pun kena tengok juga dia belajar kat mana kan. Ataupun dia kata dia coach, tapi dia tak coach, dia mengajar je, suruh buat tu, you buat A, buat B, buat C, buat D. Itu bukan coach. Coach kerja dia menggalakkan je. Dia tak suruh. Yang suruh tu konsultan ataupun mentor suruh. Dia nak berjaya kan, ikut saya. Buat A, buat B, buat C. I punya masak, I punya nasi biryani sedap kan, okey, ikut saya. Macam ni rencah dia. Itu orang berjaya, itu nama mentor. Tapi hari ni banyak orang mix, dia kata dia coach tapi sebenarnya dia mentor. Dan kita pula yang tak faham ni pula, kita ikut dia. Kita kata dia coach, dia ajar kita buat A, B, C, tapi tak jadi lepas tu. Tak jadi sebab dia kata dia coach, tapi sebenarnya dia buat perangai mentor, tapi masa yang sama dia tak berjaya dalam benda tu. Itu yang banyak berlaku hari ni. Jadi you kena faham lah bila berdepan dengan macam-macam orang kan. Okay, jadi saya sebagai coach, okay, saya macam kata Cik Din mula-mula tadi, saya fokus kepada isu dalaman seorang usahawan. Okay, sebab usahawan ni dia banyak isu dalaman, isu luaran. Isu dalaman ni saya bagi contoh, these are all isu-isu dalaman yang ada pada seseorang usahawan. Okay, contoh keyakinan diri. Okay, this is very important. Diri dia kena yakin. Ini benda-benda ni negatif bila, faham negatif bila you always think negatif je kan. Bila you berdepan satu masalah, always think negatif. Tak boleh lah, rugi lah, orang tu mesti tak bagi kita projek lah, negatif.
Everything negatif. Ekonomi very bad lah. Ni COVID ni mesti tak boleh buat duit lah. Apa beza negative belief dengan like macam what if benda tak jadi, what is our next plan? Is it negative belief ataupun is macam kita nak stand by what is our next planning? Negative belief ni dia langsung tak nak planning. Straight away dia kata dia tak nak buat. Kalau planning tu dia dah okey. Planning tu maksudnya okey, memang kita nak buat ni, what happen if benda tu tak materialize kan? So what is our next? So kita tak nak tunggu sampai benda tu tak jadi baru kita nak ambil action atau kita nak ada plan B, C, D, E kan? So adakah itu negative belief ataupun it's just that we want kita nak ada proper planning kalau benda ni. Sekarang ni I faham. Negative belief ni dia terus tak nak buat planning. Tapi orang yang buat planning ni pun ada masalah juga. Pernah dengar tak statement analysis paralysis? Dia analyze. Dia buat planning. Sekarang ni okey. Dia kata dia dah overcome negative belief. Bila dia overcome dia dah buat planning. Okey. Sekarang buat planning. Lepas tu dia buat plan dia. Plan. Tapi action tak buat. Itu masalah juga. Itu yang saya kata. Tu yang ada lagi masalah. Tahu tapi tak buat. Dia tahu tapi tak buat. Kadang-kadang kita duduk dengan orang kan. Okey. Kita brainstorm. Apa ya? Pasal bisnes kita tak jadi. Brainstorm. Kita tak buat ni, kita buat ni. Lepas tu lepas sebulan tak buat juga. Apa tak pasal tak buat? Jadi bila dia tak buat tu, dia ada bila dia tak buat tu, dia ada kaitan dengan ni. Mungkin dia tak yakin. Ataupun dia still ada negatif. Dia masih ada negatif dalam diri dia. Ataupun dia tak nak berubah. Kadang-kadang orang bila dia buat plan macam tu, alamak, aku terpaksa ubah lifestyle lah. Aku kena tukar baju, aku kena tu ini. Orang tak nak tu. Orang tak nak. Jadi kita dah buat planning tu. Macam mana nak buat, nak majulah. Macam contoh orang bisnes lah, dia dah plan. Lepas tu dia tak nak buat. Bila dia tanya kenapa tak nak buat, nanti aku tukar lifestyle lah. Aku tak nak lah. Aku suka low profile macam tu. Nanti dia kaya kan susah lah. Aku nak bergaul dengan orang tu, orang ni susah. Dah. Itu masalah juga. Jadi dia tak buat. Itu yang saya kata. Tahu tapi tak buat. Tapi still better tak tahu apa nak buat lah. Itu lagi teruk. Dia tak tahu apa nak buat. Langsung tak tahu apa. Nak meniaga tapi tak tahu apa. Itu banyak juga. Lepas tu takut. Macam-macam takut. Takut rugi, takut orang marah, takut orang condemn. Kan? Nak posting kat social media pun takut. Nak buat live social media pun takut. Semua takut. Nak jumpa orang pun takut. Kan? Semua takut. Takut orang bercakap, takut orang komen, takut orang tegur. Semua takut. Kalau usahawan ada benda ni pening tau. Macam dia nak bergerak. Setengah orang dia boleh overcome benda ni secara dia ada kekuatan diri. Betul. Setengah orang. Tapi banyak orang tak boleh. Benda-benda ni saya punya apa yang saya nampak hari ni lah kan. Kadang-kadang bila kita dengar ceramah banyak mana pun, kalau kita dah memang jenis tak yakin diri, negative belief, tak boleh. Sebab benda ni semua dipengaruhi benda keliling kita. Contoh negative belief kan. Negative belief ni kadang-kadang sebab family kita. Contoh kalau you bukan family yang berniaga. Bacakan kita orang Melayu bukan family berniaga kan. Orang Melayu kita daripada family makan gaji banyak kan. So bila fail aja dah. Kalau si suami fail, bini hentam. Kalau bini fail, suami hentam. Kalau dua-dua fail, mak hentam, mak mentua hentam. So habislah you punya kena-kena diri. Habislah negative belief you. Habis. So you tak boleh nak bergerak ke depan. This is things yang I focus as a coach. Saya tak fokus benda-benda macam nak buat business planning, nak ambil loan kan. Even orang kata nak jadi kaya, tak ada. Saya tak ajar orang nak jadi kaya, saya tak coach orang nak jadi kaya. Tapi insya-Allah coaching saya akan fokus kepada benda-benda ni. Kan?
Of course, saya ada sesi saya di mana saya akan kenal pasti kan seseorang tu kat mana tahap dia, dan kita move from there. So how I do it, okay, basically this is how I do it lah. Biasanya kalau you rasa you perlu, I akan buat satu sesi via Zoom ataupun via video call ke apa ke. Saya nak kenal pasti apa masalah you sebenarnya dalam saya punya interview dengan you lah. Sebab kalau saya rasa masalah you sebab you perlu seorang tu ajar you buat business plan, ada you pergi buat business plan. Tapi kalau you dah buat business plan pun masih lagi takut nak jumpa banker, then I know the problem is not buat business plan, is inside you. Then you go for coaching lah. So I have sesi pertama, I akan buat 1 jam one on one, kenal pasti masalah. Lepas tu I akan come up with option-option yang ada, apa yang kita perlu buat, dan seterusnya sesi lah. So minimum I akan buat at least 4 sesi. First complete session dengan saya 4 sesi. Jadi dalam 4 sesi ni kita akan kenal pasti kat mana you punya situasi, apa masalah utama yang you ada sekarang ni. Lepas tu saya akan macam contoh, saya bagi contoh lah, ada satu orang jumpa saya, dia kata masalah utama dia jual produk, tapi dia kata dia nak kembangkan produk dia, tapi sekarang dia tahu salah satu cara orang kembang produk dia buat FB live dengan buat YouTube video. So dia tanya saya, patut ke saya buat benda tu? So saya kata, I tak tahu, hanya you yang tahu you patut buat. Lepas tu dia kata, susah lah nak buat benda ni. Apa susah? iPhone ada, phone ada, berdiri depan phone tu, apa masalah? Lepas tu dia mau keluar cerita-cerita lah, takut lah, malu lah, tu lah, ni lah. That is what I discover dalam sesi I. So maknanya dia ada satu objektif dia nak kembangkan bisnes, dan dia ada satu solution yang dia nak buat ialah dia nak buat FB live, dia nak buat YouTube video, tapi dia takut itu macam-macam takut. Jadi this is what I will do dalam I punya sesi dengan dia. Lepas tu apa yang dia perlu buat, sebab ultimately nanti insya-Allah lepas dia coach dengan I, dia akan hilang rasa takut untuk buat FB live atau untuk tangkap video. So benda-benda yang mula-mula dia rasa takut orang tu, takut orang ni, akan hilang. Dia akan terus buat je. Itu saya beri contoh lah, sebab ini memang ada klien saya punya situasi lah, sebab dia memang jumpa saya, dia kata masalah dia. Tapi saya bertanya, mula-mula saya tanya dia, betul kamu nak buat YouTube ni? Tak ada cara lain ke? Tak adalah, saya dia dengar macam-macam sifu ni cakap kena buat YouTube, dia kata. Tapi susah lah, dia kata, ada phone pun tapi tak boleh, dia kata. Dia start cerita benda-benda yang dia takut. So this is, saya bagi contoh lah kan. So masalah bisnes ni macam-macam. So I will jadi jangka masa program minimum 4 sesi, 1 sesi setiap minggu, fasa pertama 1 bulan lah. Jadi kalau banyak sangat isu yang you all rasa seseorang tu nak bincang dengan saya, sambunglah lepas sebulan lah. Harga saya tak mau cakap sekarang, tapi harga saya taklah mahal macam yang you dengar banyak sifu-sifu charge kat luar lah. Sebab ni one and one dengan saya, ni bukan open. Secara peribadi you berduduk dengan saya, you boleh luahkan, maknanya tak ada orang tahu, hanya you dengan saya tahu masalah you. Sebab kadang-kadang sesi coaching ni banyak benda-benda peribadi, seseorang klien tu akan cerita kat saya, dan hanya saya dengan dia. It's a klien dengan coach punya privilege lah. So sebenarnya benda ni is not cheap lah, tapi because orang kata mungkin saya ni tak popular macam orang lain tu. Tapi apa yang saya ada ialah I'm a trained coach lah. Saya seorang coach yang certified lah. Okay, saya bukan tak ada certificate lah, saya ada certificate, tu saja beza. Lepas tu di sini nombor saya. Okay, saya buat satu Facebook group. Yang ni kalau you rasa nak coach dengan saya secara online through Facebook group, you boleh
masuk grup ni sebab saya akan share artikel ke apa ke, dan lepas tu kalau you nak ada something, you just message saya dalam grup lah kan. Jadi saya akan coach you melalui grup lah. Bukanlah maksud saya akan suruh you one to one ke apa ke. Kalau you masa tak rasa macam tak mampu nak go one to one, tak apalah, you can go through the group and you just DM saya through the group kan. Itu sajalah yang saya nak tu. So I think ada lajak 10 minit. Okey, itu sajalah saya punya sesi. Okey. Terima kasih Dato'. Okey, sama. Kerana sudi memberi apa tu